Okay, dah start record. Okay. Okay, ni ya. Nanti sekiranya ada rakan anda yang nak masuk, onkan mic, okay? Sebab saya tak nampak paparan. Okay, baik. So, hari tu kita susuk dekat bahagian perpaipan. Okay, saya ada beri kamu satu tugasan perpaipan. Okay, saya beri kamu tugasan perpaipan hari tu, hari ni yang kita buat hari tu. Okay, tugasan yang ini yang saya beri dekat kamu. Okay, jawapannya sepatutnya dilukiskan seperti inilah. Okay, saya dah pesan hari tu di mana suruh anda semak dan rujuk cara untuk kamu lukis lukisan perpaipan ini di dalam GC untuk capai file yang ini. Okay, so jadinya untuk yang seterusnya nanti kamu akan buatkan lukisan perpaipan tadi soalan nombor 10. Okay, lepas tu anda akan terus carry on kepada soalan nombor 10. Soalan nombor 11. Ke hari tu saya bagi 10 dengan 11. Respon sikit, jawab sikit. 10 saja ke dengan 11 kali? 10 je cikgu. Ha? 10 je. 10 je. Okey, nanti kamu akan buat soalan nombor 11. Okey. Untuk soalan nombor 11 yang ini, okey. Semasa kita nak menentukan sama ada ianya kita gunakan pipe naik ataupun menggunakan pipe turun, dekat soalan dia ni, ini soalan dia untuk soalan nombor 11. Okey. Kamu terus conteng. Okey, kamu terus conteng kat sini. Maksudnya pada kawasan yang ini kita mesti menggunakan pipe naik macam ni. Okey. Okey, yang masuknya yang sebelah kiri. Okey, untuk yang kawasan yang ini kita gunakan pipe yang masuknya yang sebelah sinilah. Buruknya. Okey. Lepas tu kat sini kamu dah nampak nanti sambungannya, nanti semak. Okey, sini semua satu laras bawah. Okey, dekat sini kita dah nampak dah di mana ianya mestilah menggunakan pipe naik. So dekat sini kamu mestilah menggunakan pipe naik macam ni lah. Okey, ni kat bawah. Okey, sengatnya kat sini lah. Okey, ni pipe limpah. Okey. Kemudian di sini, okey, ini kawasan pemanas air. So ini bulatan pemanas air, ini pemanas air. Okey, ini bulatan yang inilah Okay, ini yang ini. So maksudnya dia mestilah masuk kat sini. Okey, so setiap tempat ni kamu conteng dahulu apakah simbol yang kamu nak gunakan. Sama ada ia pipe naik ataupun pipe turun. Okey, dekat kawasan yang ini kamu dah nampak dah. Kamu dah nampak dah kita mesti menggunakan simbol pipe-nya mesti macam ni. Terus direct, so ni tu turun. Okay, faham kan simbol-simbol ni kan? Okay, yang ini pun sama, menggunakan sama. Okay, kawasan yang ini pun sama. So kita terus conteng dekat situ. Hari tu yang saya dah terangkan, mesti kita turun di sebelah bawah sini. Okey, sini kita nampak dengan jelas dia turun ke bawah. So di sini kita gunakan simbol pipe turun tapi junction macam gini. Okey, di sebelah tepi. Okey, so ni pun sama. Okey, so reben ni semua kamu salin je lah. Okey, lepas tu peringatan yang saya terangkan yang kat sini. Okey, mesti sama exactly. Awak tengok dekat dalam buku teks tu lah. Okey, kat sini kita dah nampak jelas dia ada naik. So kita mesti gunakan simbol pipe naik kat situ. So kamu kena pastikan dahulu apakah simbol yang diguna pakai. Lepas tu barulah kamu akan Okey, barulah kamu akan gunakan dia punya simbol yang itu yang kita nak gunakan nanti. Nampak tak ni? Ni simbol yang saya dah conteng tadi. Nampak?
Lepas tu kamu terus salin saja. Okey, yang reben kamu hanya just salin saja. Okey, kamu nampak tak simbol ini dilukiskan dengan keseimbangan kebesaran yang sama. Dia tak boleh freehand. Simbol ni tak boleh freehand Okey, kemudian okey kat sini. Okey, nampak tu sebab kat sini dia naik tadi. Okey, ni simbol dia tak ada simbol naik turun. Naik kat sini saja sebab dia dekat bawah. Dia dekat bawah. Okey, ada somebody masuk ni. Sekejap. Tu yang saya susah sebab komputer lagi satu saya tak boleh nak masuk. So jadinya tak boleh nak kawal benda tu tanpa saya log out. Baru jalan komputer ni. Okey. Okey, yang kat sini tadi. Okey. Dengan yang kat sini tadi. Okey. Nanti kamu capaikanlah untuk yang ini Okey, tak apa. Kita tengok yang kat sini. Okey, kita tengok yang kat sini. Okey. Ini yang saya perjelaskan dekat kamu di mana bila kita dapat soalan. Okey. Bila kita dapat soalan, kamu terus conteng somebody. Okey. Okey, ni soalan tu Okey, so apa yang kita perlu buat tadi saya dah pesan kita conteng satu per satu. Ini menunjukkan dia naik. So kita terus conteng gunakan simbol pipe naik dekat sini. Ini yang saya conteng tadi. Pada soalan yang nombor 11 tadi. Okey, pada soalan nombor 11 tadi. Saya tak nak warna merah lah. Okey. Okey, di sini saya conteng kita mesti guna pakai maksudnya yang naik tu, yang masuk tu yang ke atas. Okey, yang ini yang sebelah bawah. Okey, ni sangat-sangat. Okey, masa kamu nak gunakan simbol yang nak masukkan ke dalam tu. Okey, katakanlah yang ini yang kita nak masukkan ke dalam. Okey, yang nak masukkan ke dalam tu yang ini, kawasan yang ini. Dia mestilah separuh daripada bulatan tersebut. Kamu tak boleh buat macam gini, sikit saja. Macam gini. Tak boleh, ini tetap dikira salah. Dia mestilah separuh wajib separuh. Okey, wajib separuh, setengah Okey, kemudian okey, lepas tu dia jalan ke sana. Jalan ke sini. Okey, sini dia turun. So kita gunakan simbol turun. Okey, simbol turun. Turun kat situ. Okey, ini. Ini yang masuk tu di sebelah bawah. Okey. Lepas tu kat sini dia ada naik. So kita kena gunakan simbol ni. Okey. Yang simbol yang ini kamu boleh rujuk dalam buku teks sekiranya anda tidak ingat. Okey, kemudian di bahagian hujungnya ni dia ada dot di mana kat sini ada belah pilih. Di kawasan luar rumah mesti ada satu pilih air keluar. Okey, kemudian dia jalan lagi, awak tengok dekat sini. Yang ini kamu nampak dengan jelas dia T-junction sahaja. Sebab dia semuanya dekat bawah. Ni sampai sini, ni semua dekat bawah. Okey, dekat sini je nanti akan ada simbol pipe naik.
simbol pipe naik dekat sini, yang dekat sini yang dekat situ, dia akan naik, naik macam tu lah. Okey, so dekat sini, okey, yang dah ditunjukkan kat sini, okey sampai ni. Okay. Ada orang masuk ni. Okay. Mana tadi? Okay. 20 orang, 9 orang. 20 orang lah. Okay. So kemudian dekat kat mana tadi? Okay, sini tadi Okay, kat sini dekat kawasan yang ini ke sini kena gunakan satu simbol naik sebab ini kita nampak dengan jelas dia adalah naik Okay, reben kita saling je macam biasa. Okay, lepas tu yang kat sini dia buat pipe keluar, pipe limpah keluar. Okay, untuk pipe limpah keluar, okay, untuk pipe limpah keluar contohnya kalaulah ini dia punya garisan, dia punya di dinding. Ini pipe limpah keluar awak. So, awak kena tarik sehingga keluar dinding. Okay, sehingga keluar dinding. Okay, so ni simbol pipe keluar lah. Okay, simbol pipe keluar tu. Mesti keluar dinding, tarik keluar. Jangan separuh tak keluar dinding. Kalau kamu buat separuh tak boleh ni, umpama kamu keluarkan air itu di dalam rumah. Okey, kemudian selepas itu okey, nampak tak ni? Sini L junction saja macam biasa. Sebabnya nanti dia akan tarik ke sini lah. Okey. Saya dah maklumkan di mana walaupun kita nampak dia berliku-liku, bersegi-segi. So dekat sini umpamanya kalau kamu tarik, kita nampak dekat sini je lah. Okay. So L junction tu dekat sini lah. Okay. Kemudian nak letakkan simbol apa ni? Simbol pipe naik tu. Bolehlah letakkan simbol pipe naik dekat tepi sini. Okay. Selepas L junction tu. Ni L junction lah. Okay, L junction Okay. Kemudian selepas kita conteng kat situ, okay ni simbol pipeline Lepas tu kita tengok lagi lah perjalanan garisan itu. Kita kena tengok satu persatu. Kemudian dekat sini kita nampak air ini keluar daripada tangki. Kemudian dia akan turun pergi kepada bathtub. So kita faham di mana di kawasan yang ini menunjukkan dia dari atas kemudian dia turun ke bawah. Dia dari tangki ni berada di atas rumah kita. So ini bermaksud dianya adalah pada level atas. Okay, L ni macam biasa. Nampak ni saya dah keluarkan contengan L. Okay, lepas tu di sini T junction macam biasa. Kita ikut saja. Kemudian turun dekat sini adalah pipe tu turun. So kamu kena gunakan simbol pipe turun. Okey, simbol pipe turun ni tak kisahlah sama ada kamu nak buat dia belok macam mana, ikut kepada cara kamu tarik. Sama ada nak L macam ini ataupun nak L macam gini pun boleh lah. Tak kisah. Ikut kepada kesesuaian tempat yang kamu tarik lah, betul lah. Okey, dia simbol pipe naik, pipe turun dia tidak ada spesifik dia punya saya tak suka, saya dah pesan kan, saya tak suka payah saya hafal pipe naik, pipe turun tu. Cuma kita faham di mana kawasan yang masuk ke dalam tu itu bermaksud dia berada di atas. Dan ini bermaksud dia turun. So kalau air tu mengalir dari atas ke bawah, ini adalah simbol pipe turun. Kalau dia mengalir dari bawah ke atas, dia menjadi naik. Okey, kalau kat sini dia akan jadi naik. Kalau yang sebelah sini dia akan jadi turun lah.
Maksudnya tu turun bergantung kepada air itu mengalir dan bergantung kepada cara kamu tarik dia punya garisan paip itu. Dia tidak ada spesifik ataupun syarat nak kena tarik macam mana cikgu. Okey. Kemudian syaratnya lagi satu, kalau kamu tarik mestilah kamu tarik pada kawasan luar dinding. Janganlah tarik di dalam rumah itu sendiri, di dalam atap tu, jangan di dalam rumah. Okey. Di luar pada garisan rumah tersebut. Okey, kemudian dekat sini L junction macam biasa. Lepas tu kita kena pasti dia ada turun. Okey, dia ada turun. Okey. Kemudian kamu letakkanlah. Okey, so ini pun daripada atas pada level atas. Okey, kat sini dia turun. Okey, so dari atas dia turun. So simbol dekat situ kalau kamu nampak, okey, masuknya yang ini. Lepas tu ini bermaksud turun. Turunnya kat sini lah. Okey, turun. Turun tu kat sini. So ini atas lah. Okey, atas. Atas. Okey. Okey, kemudian reben ni kita salin saja ikut yang dia kehendaki. Kalau ada reben, kita salin reben. Kalau tak ada reben pada aliran pipe itu, tak perlulah kita letak reben. Okey, dekat sini mesti ada pipe tu turun. Sini L junction. Okey, sini kalau ikutkan dia ada L junction. Tapi kalau kamu buat garisan ini hanya lurus saja ke sini, L junctionnya menjadi satu je lah sebelah sini. Okey, kalau kamu tarik bersegi-segi, dia adalah L junction sini, ada L junction sini. Tengoklah keadaan masa pelan lantai tu Okey. Okey, ni T junction seperti biasa. Yang turunnya dekat sini. Okey, kemudian kat sini ada pancuran. Pancuran mesti macam ni. Semak dalam buku teks Okey, kemudian kita tengok satu persatu. Okey, kemudian yang putus-putus ni adalah paip air panas. Okey, ini kawasan yang termasuk. Okey, setelah awak kenal pasti, ni semua dah kenal pasti seperti yang kamu dah conteng, ni semua ni yang kamu dah conteng, barulah kamu pindahkan di atas pelan lantai. Okey, pada soalannya dia memang akan beri dua helaian yang berbeza Okey, ni kamu dah conteng, kamu dah kenal pasti apa dia simbol yang kamu nak kena pakai. Okey, semasa kamu nak buat ni, kalau boleh susun sebaik-baik yang mungkin dan pastikan dia tidak bersilang, bertindih terlampau banyak. Okey, ni syarat yang ketiga, paip limpah mesti berada di luar rumah. Okey, so nampak tak ni saya salin. Okey, kat sini. Okey, simbol yang ini menunjukkan yang kat sini lah. Okey, sini adalah meter air. Selepas meter air ada reben, so saya salin je reben sampai dia masuk. Nampak terkeluar ke tadi dia? Okey. Tadi. Okey, reben kita salin macam biasa, sambung balik. Okey, kemudian kat sini kita dah conteng untuk paip turun. So kat sini adalah simbol paip, turunlah kita salin seperti yang kita dah conteng kat sini tadi. Okey, lepas tu kita continue, di sini kita letakkan paip pilih di luar rumah. Okey, paip pilih di luar rumah. Dia punya sengat jangan lupa, setiap simbol tu mesti ada dia punya sengatnya. Kecuali reben, reben tak ada sengat hanya paip naik, paip turun, kemudian T junction, L junction sahaja yang ada dia punya sengat dia. Okey, kemudian di sini aliran di sini Okey, aliran di sini di mana dia masuk kepada tangki. So saya tarik supaya bersesuaian. Sini dia punya sambungan dia. So saya tariklah. Kemudian kat sini kamu nampak dia ada reben. So kita letaklah reben. Reben kamu boleh letak di sini. Kamu nak letak dekat bahagian sini pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah kamu nak letak reben dia. Kamu nak letak reben dekat sini.
Katakanlah you nak letak ribbon dekat sini. Apa dia? Ribbon dekat kawasan ni. Okey, tak ada masalah. Boleh jauh sikit daripada simbol pipe naik. Tak ada masalah, boleh, no problem. Okey. Kemudian kita teruskan. Dah nampak kat sini. Kat sini pastinya kita dah nampak kat sini air junction. So kita belok je lah. Oh lupa, ni pipe limpah. Pipe limpah mesti keluar daripada dinding. Tak boleh separuh jalan kat sini. Umpama kita mencurah air di dalam rumah kita. Okey, air junction. Okey, jauh sedikit kat sini. Sebabnya kat sini nanti akan ada banyak sambungan. Jangan terlampau rapat. Kasih ruang jauh sikit. Kat sini nanti akan banyak alat tambah yang hendak kita letak. Ada pipe naik, ada pipe turun. Lepas tu ada ribbon jauh sikit. Okey, kat sini kita nampak dengan jelas kawasan yang ini di mana. Di sini kita dah tahu dah dia memang kat bawah. So barulah dia naik atas. So kita L junction dahulu. Barulah ditambahkan dengan pipe naik. So kat nampak kat sini kita dah tahu dari mana kita dah conteng pipe naik. So kita conteng pipe naik. L junction dahulu. Sengat jangan lupa. Tambahkan simbol pipe naik and then kita tambahkan dia punya ribbon. Lepas tu kita terus letakkan dia punya PD. Okey, dia punya PD dia. Okey, saya dah buat pesanan di mana pilih dekat bahagian sinki dia tidak boleh melebihi daripada lubang air keluar. Okey, dia mesti kat kawasan ni lah. Tak boleh di tengah-tengah air keluar ni Okey. Okay, kemudian kita teruskan kat sini kawasan dari tangki untuk mengalirkan kepada semua tempat-tempat yang lain. Okey, so kita tariklah sini. You nak tarik dari mana? Katakan kalau you tak nak tarik dari sini, kalau ikut kepada soalan dia memang tarik dari tepi sini. So you tariklah dari tepi sini. Nak dari sini pun boleh, nak dari sini pun boleh. No problem. Okey. So di sini dia ada T junction lah kat sini. So nampak T junction sini Okey, kemudian dekat sini dia belok. Nampak tak kat sini dia belok. Lepas tu dia nak pergi dekat jamban, dia nak pergi dekat bathtub. Okey, tapi dia masih lagi berada di atas. So kemudian dia baru turun. So kita belok sahaja. Kita tarik ikut kesesuaian kita. Kemudian dalam tempat yang sama ni nak turun ke tambah ribbon. Okey, dia tarik tepi sini. Okey, awak nak tarik tepi sini, nak tarik dekat sini terus direct tegak sini pun boleh, tak ada masalah. Okey, nampak kat sini. Kalau ikut kepada soalan kat sini, pipe turun, lepas tu ribbon tak silap saya kat sini. Pipe turun, lepas tu ribbon. Okey, sepatutnya di situ pipe turun dulu baru ribbon. Okey, kat sini. Balik sikit. Kat sini. Ni kalau kamu lihat dekat sini pipe turun. Lepas tu kat sini ribbon ni. Okey, sini ribbon. Okey, so pastinya dia mesti ada pipe turun dan dia mesti ada ribbon. So you mesti pipe turun dahulu baru ribbon. Okey, kalau nampak kat sini dia turun dahulu baru ribbon. So ni terbalik sikit. Ini. Okey. Kemudian kita masuk ke bathtub. Okey, dekat bathtub kita nampak pipe turun lepas tu ribbon Okay, kemudian yang ini kita tarik tempat yang sama, kita nak pergi ke sinki lagi satu. So pipe turun sini, pipe turun. Okey, dekat bahagian pipe turun ni, dekat bahagian belok. So kat sini belok. So sepatutnya lepas belok baru kita nampak ribbon. So ribbon tu mestilah di sini, di kawasan sini. Okey, so macam ni ribbon tu mestilah di kawasan selepas turun.
Terbalik yang itu Okey, kemudian pergi mana lagi? Pergi shower. Okey, dekat sini kita nampak ada dua L junction sebab laluannya kat sini. So dia bersesuaian lah di mana L junctionnya dia ada dua. So sini ke sini kita tarik lah keluarannya, tak kisah. Okey, pastikan yang kat sini dengan gigi ni kita jauhkan sedikit. Okey, supaya senang untuk kita tambahkan simbol alat tambah pepaipan dia. Okey, kemudian kat sini kamu nampak di mana dia ada simbol paip turun. Dia ada dua ni, dia ada paip air panas dan juga ada paip air sejuk. Okey, so you tarik, letakkan reben. Okey, ni tengah-tengah ni adalah bahagian tempat dia bercantum. Bahagian tempat dia bercantum ni. So you tambahkan lah. Okey, dekat sini kita nampak yang sebelah sini tambah reben. Okey. Yang di sini kita tambahkan untuk paip air panas. Paip air panas mesti putus-putus. Okey, kita lalu saja. Tak kisahlah ni. Okey, kita tarik saja, lalu saja ikut sesuaian, ikut yang dia dah contohkan kat sini. Di mana dia tarik tengah kat sini, you tarik je lah sini. Okey, untuk paip panas, simbol paipnya mestilah panjang, kemudian pendek ada dua, lepas tu panjang. Dan mesti sekata semua tempat. Kemudian pada bahagian T-junction tak boleh putus-putus. T-junction tu untuk paip air panas walaupun dia ada garisan putus-putus, tapi tempat kawasan yang belok dan kawasan yang T kita mesti gunakan garis lurus. Tak boleh putus-putus dekat kawasan yang ini. Dan kawasan yang ni tak boleh putus-putus. Cari kawasan yang lain untuk putus-putus. Ni putus-putus macam biasa. Nanti ni kalau ada belok, so kawasan belok tu mesti paip yang garis lurus. Okey, kemudian kita tarik. Tarik ikut yang dikendaki. Okey, kemudian yang kat sini kita tarik cantum dekat sini. Okey. Okey, so ini adalah lukisan pepaipan. Okey, cara penandaan untuk lukisan pepaipan ni dia akan kira lah. Dia akan kira berapa dia akan kira aliran paip itu. Okey, mula dia akan kira, saya gunakan pen warna lain. Okey, mula dia akan kira aliran paip itu dari meter warna lain Dia akan kira aliran paip itu dari meter belok pergi ke sini. Okey, so ini dikira ada satu aliran. Kemudian dari sini, satu, sini ada tak paipnya? Ada, so kira dua aliran Kemudian selepas itu dia tengok pula yang keluar ni, ketiga. Okey. Kemudian daripada tangki dia keluar, dia keluar ni satu masuk ke jamban, satu masuk ke bathtub. So ini dah kira dua dah. Satu masuk ke sini dan satu lagi masuk ke sini. Okey, tadi kita dah kira tiga, 4, 5 dan 5 aliran. Yang betul kamu buat. Lepas tu daripada tangki dia nak berjalan pergi ke shower dengan juga jamban lagi satu. So dari sini satu belok ke sini dan satu lagi belok ke sini. Tadi 5 kan? 5, 6 dan 7. Okey, dah ada 7 aliran kamu buat, sambungkan paipnya dengan betul. Kemudian dari tangki pergi ke alat pemanas air 8. Okey. Kemudian dari alat pemanas air pergi ke bathtub 8. Dari sini pergi ke sini. So 9. So daripada alat pemanas air dia pergi ke shower ni pula. So ke sini menjadi 10. Okey, menjadi 10.
Lepas tu ada pipe keluar ni. 10, 11. So katakanlah ada 11. Okey, ada lagi satu. Dari sini nak pergi ke sini lagi satu sini. Okay, so dia jadi 12. So dia akan kira lah kalau sambungan pipe kamu itu salah, diambil tempat yang salah, so dia akan jadi salah lah kat situ. Okay. So semua sekali 12. So dia akan kira lah ada 12 aliran yang betul didarabkan dengan berapa markah. Okay, katakanlah 0.5. Katakanlah 0.5 dia ada markah yang spesifiknya lah yang tentu. Okay, jadi berapa? Okay, kemudian simbol alat tambah. Okey, yang rebin, yang ini semua, yang calit, T-junction, S-junction itu adalah simbol alat tambah. Okey, dia akan kira lah. Okey, katakanlah simbol alat tambah ni ada berapa semua sekali. So jadinya saya akan kira lah simbol alat tambah ni. Okey, warna apa pula ni? Okey, so kini kira. 1, sini kira. Ada tak? 2. Cukup tak? Calitnya ada tak? Okey, kalau ada, adalah 2. Sini yang ini 3. Yang ini yang keempat lah. Lepas tu yang ni saya kira 5. Rebin sini 5, 6, sini 7, sini 8. Lepas tu lagi saya kira 8, sini 9, sini 10, 11. So sini yang ke-12, 13. Ini ada 14. Kalau tak ada saya tak kira lah. Katakanlah L junction ni kamu tak buat calit, so saya tak kira. Okey. Kalau rebin ni ada yang kamu tertinggal, so saya tak kira. Okey, saya tak akan kira. So kan dikira lah semua sekali 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Ini pun kira-kira 55, 56, 7, 8, 29, 30. Okey, saya kira secara kasar. Katakanlah semua sekali ada 32. So 32 lah. Kalau kamu lukis, kalau kamu yang bahagian L junction ni, L junction yang ini kamu tak ada buat calit, so saya tak kira. So jadi kamu akan rugi di situ. Katakanlah dia ada penuh ada 32. So saya akan 32 darabkan dengan berapa? Katakanlah 0.4. So saya darabkan 0.4. So kira lah totalnya. Lepas tu dia akan ada markah dari segi kekemasan, kebersihan, penggunaan template. Penggunaan template tu maksudnya simbol ini kamu lukis dengan menggunakan template yang saya bagi tu. Maksudnya kamu tidak melukisnya dengan secara freehand. Okey, itu cara lukisan pepaipan ini di semak. Okey. Mula sekali kamu akan kira berapa aliran pipe itu berjalan. Kemudian berapakah simbol alat tambah yang kamu guna pakai. Okey, itu. Okey, so jadinya kalau kamu tertinggal apa semua dia tak ada masalah. Maksudnya jangan dibiarkan soalan ini kosong. Janji ada alirannya dan ada simbolnya. Okey. Okey, katakanlah kamu tak pasti pipe naik, pipe turun tu nak letak kat mana. Janji rebin tu ada letak, ada L junctionnya. Still lagi kamu dapat markah. Okey, faham ni? Okey, ada soalan tak kat ni? Jadi ceritanya jangan ditinggalkan ataupun dibiarkan ianya kosong berlalu bersih suci murni. Okey, itu cara lukisan pepaipan ini disemak dan agihan markahnya. Okey, kalau kamu periksa pun macam ni lah saya tanda. Okey, ada soalan? Setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. So jadinya sila semak soalan nombor 10 yang saya pesan suruh buat. Okey, saya kata 30 minit je kan? Okey, nombor 10 semak dekat GC. Okey, ini paparannya. Kemudian kamu tambah dengan soalan nombor 11 pada buku kerja kamu. Okey, 11 pada buku kerja kamu. Okey, kemudian latihan yang saya beri semasa sebelum kita bercuti hari tu ada lukisan pengorakan kan? Okey, adakah anda telah menyiapkan latihan pengorakan saya yang saya dah tinggalkan tu? Okey, nanti tolong Roger dekat saya tangkap gambar
latihan pengurakan last kita stop dekat mana. Okay, sebab bukunya ada, so jadinya saya boleh nampak lah soalan tu kita stop dekat mana hari tu. Okay, baik. Boleh guys? Okay, siapa yang tadi saya dah semak link kehadiran anda di mana ada 21 orang sahaja yang masuk link kehadiran anda. So Roger, siapa yang belum masuk lagi link kehadiran, bolehlah masuk link kehadiran. Okay, so nanti saya akan sediakan tapak untuk anda submit dua soalan perpaipan ini, soalan nombor 10 dan juga soalan nombor 11. Okay, okay right guys, saya rasa itu saja, tak ada soalan kan? 21 maksudnya 20 orang yang masuk. 3 orang, 4 orang tak ada. 4 orang tak ada tu siapa Siapa yang 4 orang tu? Samuel. Semak ketua kelas Samuel. Nazirul ada tak? Nazirul tak ada. Nazirul ada ke tak ada? Ada. Jawab kau Nazirul, siapa yang tak ada partner awak ni? Samuel? Lagi siapa? Nabil ya? Nabil ada? Perempuan Jess dengan Aish. Okey, Samuel, Jess, Aish. Laki lagi seorang, siapa tu? Nazirul, laki lagi seorang, cari siapa? Samuel, Jess, Aish. Siapa lagi seorang? Seorang lagi? Ni ada. Siapa ni? Siapa tu? Afiq ada? Oh, Afiq ada. Afiq okey? Nabil. Ya, betul lah tu tekan saya. Kopi 4 ekor Nabil ada? Yonsin tak ada? Ya ke Yonsin tak ada? Betul ke Yonsin tak ada? Jom You all tak ada 5 orang ke berapa orang ni? Ha? Yonsin tak ada? Tak ada cikgu. Yonsin tak ada. 6 orang you all yang tak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Zuhaziq tak payah tanya tu siapa. Okay right, saya rasa itu saja. Okay right guys, thank you very much. Kopi jap nama yang tak ada ni. Okay, saya rasa kita stop sampai sini saja. Terima kasih kerana meluangkan masa hampir 40 minit. Okay. Okay guys, terima kasih. Jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Saya stop record, okay? Terima kasih cikgu. Welcome, welcome. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Halik.